Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ni kita ada perbincangan sikit tentang topik yang alhamdulillah sangat penting lah bagi geng modi. Sebab benda ni iaitu berkaitan dengan crankshaft. Crankshaft ni yang menyebabkan power motor jadi power tapi tak sedap bawa. Biasanya yang orang modi-modi lah, dia ada yang ada sampai satu tahap orang modi-modi masuk je bab crankshaft ni, dia orang dah orang kata tak semangat dah sebab enjin gegar. Yang gegar tu lah bagi orang-orang yang geng-geng modi tak ada masalah, dia boleh terima. Crankshaft aftermarket yang gegar-gegar ni normal lah, kebas-kebas kaki ni normal lah. Bagi aku tak boleh. Bagi aku sangat sensitif benda tu, sebab tu orang macam aku ni suka buat standard modi. Mereka ada modal besar sikit, pergi hantar specialist lah buat balancing. Nanti aku cerita sebab kita akan ada barang ni teori, nanti kita akan pergi practical. Crankshaft semua ada, yang mahal pun ada, yang custom pun ada, yang standard pun ada, akan tunjuk. Okay, so pembincangan kita pada hari ini berkaitan dengan crankshaft adalah, topik kita adalah yang pertama berkaitan dengan kita kena kenal crankshaft tu dulu lah. Rod dia apa, panjang rod ni dia ada panjang-panjang dia, stroke dia ada panjang dia. Stroke ni kita kira untuk kira sisi, stroke ratio ni antara hubungan antara rod dengan stroke, berapa kita percentage. Balance factor ni adalah orang kata ini penting, balance factor ni panjang cerita dia, nanti kerja. Lepas tu balance offset ni apa dia bang? Balance offset ni kedudukan pemberat tu duduk degree ke berapa, degree kosong ke ataupun sengit sikit ke, bergantung pada offset silinder, offset piston. Sebab piston ada offset tau, piston ada offset, silinder pun ada offset. Jangan ingat semua benda straight. Okay, so kita pergi saja tu. Okay, nombor satu dulu, rod length. Rod panjang rod ataupun rod, kita kena kenal dulu rod tu apa. So kita pergi ke crankshaft ni adalah crankshaft high power. Okay, crankshaft high power, ES for high power. So rod dia adalah ni, rod dia. Mana pula aku ni custom semua barang-barang aku ni. Ni pakai bearing je. Okay, ni rod, ni rod. Sekejap aku pegang. Okay, ni rod. Panjang rod ni untuk high power 94 mm. Okay, dan stroke dia adalah 49.5. Cara nak ukur senang gila. Nak cara ukur dia adalah, yang pertama sekali, cara ukur dia kena ada caliper. Kau ukur daripada sini, caliper dalam dia sampai sentuh labu, ukur dia. And then ni betul-betul tegak macam ni. Lepas tu kau ambil panjang ni berapa. Lepas tu kau turun, maksimum turun. Okay, kau ukur balik atas ni tempat yang sama dengan labu dia yang tadi juga. Berapa baki dia, tolak 2 tu dapat stroke dia. Stroke dia memang 49.5. Okay, senang je, tak payah nak tolak-tolak ukur tengah, tak payah. Tapi nak buat teknik tu, labu mesti bulat, diameter dia bulat betul. Bukan yang jenis kapak yang jenis sikit, yang tu banyak, tak. Dia bulatan dia sama macam ni. Nampak bulatan dia sama, tak, dia naik turun, bulatan dia betul. So ukur daripada atas ni sampai ke labu. Lepas tu buat macam ni, ukur dari atas ni juga sampai ke labu juga. Okay, dapat dia punya stroke. Okay, beres. Okay, itu rod. Stroke dia pun aku dah cover dah. Stroke. So stroke ratio ni apa pula bang? Stroke ratio ni adalah panjang rod ni 94 mm, stroke 49.5, bahagi rod bahagi stroke. Okay, rod bahagi stroke, kita dapatlah ratio dia. So kita ambil lah, contoh lah, kita ambil stroke ratio untuk ES for high power. Okay, kita ambil kali merah, senang. Okay, high power dia punya stroke formula stroke adalah, stroke ratio adalah rod length bagi stroke. Nilai dia hendaklah tidak kurang 1.5. Okay, tidak kurang 1.5 nilai dia. Tidak kurang macam mana gini? Lebih kurang, tidak kurang 1.5. Okay, contoh kita ambil calculator. Okay, untuk high power kita ambil nilai high power adalah, dia punya tu rod dia 94 mm, stroke dia adalah 49.5. So bahagilah 94 bahagi 49.5, 1.89 biar betul. Sekali lagi, 94 bahagi 49.5. Ya, 1.89. Cantik. Ni cantik. Kenapa tak boleh bawah 1.5 bang? Dia punya kiraan stres pada dinding piston.
Nanti aku cerita pasal stress tu. Mengapa balance offset ni kena ada. Offset piston, offset silinder ni kena ada sebab nak kurangkan stress. So kita ambil kertas lain. Untuk balance factor ni pula nanti kita masuk dulu. Pasti balance factor adalah macam ni. Kejap. Balance factor adalah macam ni. Kita kena cari yang pertama sekali yang terlibat untuk kira balance factor adalah berat rod ni, literal macam ni. Kena ukur berat rod saja. Keadaan macam ni pada pemberat. Nanti aku akan tunjuk keseluruhan lah. Lepas pada tu pemberat yang kita kena letak sini, balancer, bukan piston tau, balancer yang menghasilkan static balance untuk crankshaft ni. Static balance maksudnya setiap poin lah. Kalau dia tak semua dapat setiap poin lah. Ada yang dapat poin-poin tertentu saja untuk dapatkan statik, iaitu pemberat lawan pemberat. Sebenarnya sini berat sekali, kat sini lah. Jadi bila kita balance dia untuk jadikan pemberat yang paling bawah ni jadi balance dengan pin tadi. Balance tu adalah static balance dia. Bagi yang high performance punya crankshaft, dia boleh buat full static balance, which is 100% static balance, di mana setiap poin macam ni dia static. Static. So pemberat yang menyebabkan keadaan static tu adalah balance. So formula dia adalah berat rod ni tambah dengan static balance tadi tu, yang pemberat yang menyebabkan static balance tu, bahagi dengan rod tambah dengan berat piston. Itu adalah static balance factor ataupun balance factor. Nanti aku tunjuk full nanti dengan crankshaft custom. So yang lain adalah offset balance factor dah. Balance offset ni adalah bergantung pada kedudukan piston. Ni yang agak pening kepala sikit lah. Sorry aku laju sikit. Memang aku laju sikit sebab memang terkejar-kejar sikit. Sorry. So kita tahu piston macam ni kan. Ni adalah keadaan normal. Bila kau belajar macam mana, semua tengah. Ni duduk tengah. Ni batang dia pun sini. Lepas tu ada pin kat sini kan. Lepas tu ni labu. Ni tengah dia. Gitulah. Nampak? So pemberat balas dia adalah dekat sini. Betul tak? Semua seterik. Seterik lurus. Dalam dunia sebenar tak ada lurus macam ni bos. Tak ada lurus. Ni kalau dia naik ke atas, ni force dia ke atas. Dia force piston atas bawah. Atas dan ke bawah. Berat ni dia punya force centrifuge. Emparan. Dia G-force dia keliling. Semakin laju semakin ke tepi dia. Siapa yang ke tepi? Yang pemberat ni. Yang paling berat tadi ni, yang akan ke tepi. Dia force ke sini lah. Lepas tu bila dia duduk sini, force ke sini. Bila dia duduk sini, force ke sini. Force. Tu untuk kalau piston tu dunia sebenar straight macam ni. Tapi tak ada straight macam ni. Piston tak akan duduk straight macam ni. Piston akan jadi macam ni. Sekejap. Kalau ES5, piston dia saja dah ada offset. Piston ni, pin dia bukan duduk sini, duduk sini. 1 mm lebih kurang ke tepi. Dia ada belah exhaust, belah intake. Sebab dia bila stroke tu, bila power stroke, piston stroke ni lurus ke bawah gini dengan pin. Lepas tu ni labu. Labu dah masuk bawah. Sorry. Sambung je lah. Gini. Nampak dia lurus. Lurus ni power. Dia tak sengit ke sini. Dia tak ada angle. Sini 90 degree. Cantik 90 degree. Lurus. Senang nak tolak. Kenapa senang nak tolak bang? Apa yang menyebabkan dia senang tolak? Apa yang tu? Kita kena faham bahawa sini ada cylinder wall tau. Ada dinding silinder. Kalau dia sengit ke sini, standard lah kalau sini kan. Standard sengit gini. Bila power stroke, ada combustion, stress akan berada ke dinding ni. Dia akan lawan. Force akan ke sini, piston akan ke sini. Dia turun bawah, dia tak boleh nak turun ke bawah sebab ada rod dekat sini. Lepas tu dia akan tolak ke bawah juga, tapi dalam keadaan force ke dinding. Jadi geseran kat dinding sangat kuat. Jadi untuk kurangkan geseran ke dinding, dia akan rod ni pergi ke tepi, offset ataupun silinder block ni ke tepi sini. Dia pergi ke sini. Masa power stroke, ke arah power stroke, bukan arah exhaust ke bawah ni, ke arah power stroke. Jadi piston bergerak gini bergerak ke sini ke arah depan, ke arah sini, ke arah kanan. Kalau untuk side aku ni dia akan ke sini. Ni dipanggil offset. Berapa mm nak tahu dia, berapa mm jarak dia. Ni kalau kita tarik pin ni, tarik ke bawah, pin sini, sepatutnya sini tau. Pin ni selari sini, sepatutnya sini. Tapi dia pergi ke sini. Berapa mm dia ni akan larikan degree balance offset ni
bukan lurus dah kat sini, bukan kat sini balance offset dia. Balance offset dia akan pergi ke sini. Sebab tu dia akan jadi sengit. Pemberat tu jadi sengit. Aku tunjuk. Ni OEM high power punya offset. Okey, tengok betul-betul Okey, ni pin tau. Nampak pin? Ni pin ni aku letak tengah tau. Tapi bila aku lepas, dia tak pergi tengah. Dia takkan duduk gini. Sepatutnya gini kan kalau secara teori. Tapi bila kita lepas, nampak? Balance dia pergi ke lain. Sekejap, aku cabut sekejap. Okey. So nampak? Okey. Kejap. Okey, sekali lagi. Okey, nampak? Ni tegak kan? Tapi bila aku lepas, turun. Jadi berat ni bukan kat betul-betul kat tengah-tengah. Dia kata, bang, kalau belah sana, mesti duduk belah sana. Tak. Kalau apa kau tarik ke sini pun, tetap akan pergi ke tempat yang sama. Nampak? Offset dia dah lari. Ni original tau, yang tak gegar motor tu. Original, OEM motor. Ori motor. Nampak offset dia lari. Tak duduk tengah gini. Dia tak duduk berat sini. Nampak? Tapi, ni untuk OEM motor, mengapa yang offset gini, bang? Sebab ni memastikan power tu keluar cepat. Dan power dia stabil untuk RPM daily use, iaitu dalam 3,000 ke 7,000. 3,000, 7,000 sangat sedap bawa. High power apa semua. Even kat high RPM pun sedap jugalah. Tapi tak high sangat. 7,000, 8,000 je. Bang, kalau kita nak up lagi 10,000 bang, dia akan ke arah sini. Tapi takkan tegak punya. Jangan tegak. Dia tak boleh tegak gini. Dia mesti ke sini juga. Offset dia mesti lari juga. Dia tak ada kosong offset dia. Mesti lari juga. Sebab kita kena tahu bahawa piston high power, piston ES4 tak kisah high power apa semua, dia offset. Memang dia sengit. Okey, dia sengit belah satu side tu sebab dia main offset. Okey. Kalau tak ada offset macam mana bang? Kalau tak ada offset akan jadi straight macam ni. Ada ke bang? Ada. Iaitu dia balance offset dia terletak pada balancer pada enjin, iaitu motor RS, motor Waisuku. Waisuku ada balancer. Mana-mana motor lah ada balancer. Dia kan yang macam piston kecil tu. Piston kecil. Ladung kecil tu. Ladung kecil tu. Itu ada balancer dia. Offset balancer dia. Jadi piston crankshaft dia akan buat straight macam ni. Yang akan counter jadi macam ni adalah balancer. Tapi yang mana lebih bagus bang? Yang ada balancer ke yang solid, yang balancer terletak pada crankshaft? Balancer yang terletak pada crankshaft ataupun crankshaft balancer lebih baik. Offset balancer lebih baik daripada balancer yang tu. Sebab yang asing gear tu, yang ada kan balancer yang tu dia selalu fragile tau. Kalau gear dia dah haus, balance akan lari, enjin akan gegar. Pakai tak sampai 5 tahun enjin gegar sebab balancer tu buat hal. Okey, dah sengit. Gear dah sengit, degree dah lari dia punya. Tapi crankshaft dia tetap. Crankshaft duduk, balancer tu tak tengok. Motor ni dah berapa tahun dah. Ni dia yang daripada high power ori motor punya, bearing je dah haus ni. Jadi tukar lain. Jadi yang ni aku buat study lah. Dan memang dia banyak. Ada specialist kata high power dia banyak, dia punya offset. Patut power. Ya power dia. Torque dia kuat. Torque dia kuat sebab offset dia banyak. Dah 45 degree. Gila dekat 45 degree. Biasa untuk racing tak boleh buat macam ni tau. Sebab tak ada ujung. Kalau masuk 10,000 dia gegar dah. Kalau buat macam ni. 10,000 tak lepas Dia 10,000 kena ala-ala macam ni sikit. Dia tak boleh straight. Dia kena turun macam ni sikit. Dan balancing factor dia ada 70%. Okay, standard kilang 50%. Nanti kira balancing factor dia 50% ke 60 je. Racing 60, dia 70-80, 60 hingga 80. Biasa ambil tengah-tengah, 70 terbaik. 70 terbaik, 80 tu ringan sangat. Dia keluar untuk drag 80 ambil lah. 80%. Maksudnya piston berat sikit. 80%. Dapat 80% balancing factor. Tapi kalau piston ringan dekat-dekat dengan tu dapat dah 70. 70 ni daily use dengan racing 10k tu steady lah, tak gegar. 10,000 RPM, 9,500 RPM tu tak gegar. 10,000 tu tak gegar. Kalau ambil 70% balancing factor, 69 ke 65, tapi dia akan ambil lebih 60 hingga 80 untuk racing punya setup. Balancing factor ni terpulang pada ni. Ni adalah R&D. Okey. Memang dia lagi offset Okey. Next topic. Balancing factor dah. Tapi aku takut lagi tajuk. Okey. So balancer offset dah cover. Silinder offset yang aku cakap tadi, piston tak akan pergi lurus tau. Silinder dia akan ke tepi. Terutama sekali untuk AS4 yang pakai blok 58, yang dikata tak payah alih tiang. Ya, memang tak payah alih tiang sebab dia alih offset. Kejap alih offset. Okey ni. Ni asal offset asal. Kejap Okey, ni offset asal 56. Offset asal kedudukan sleeve. Nampak sleeve dia sengit ke atas kan? Ni original motor Kalau kita nak besarkan lagi jadi 58, mana lepas? Tiang dah masuk sini Nampak? Sleeve dah makan dah. Mana boleh? Tapi boleh lagi. Ruang bawah tu ada bang. Tu jadi offset. Kita nak alih lubang ni ke bawah. Offset dia berapa mm ke bawah. Bila offset lagi, piston pun kalau boleh nak cover balik kedudukan offset crankshaft asal, piston kena alih lagi offset. Piston tu kena offset lagi.
Bang, kalau kita tak buat main plug and play je bang, tak kisah offset piston kau akan ada bunyi kokak tu bermaksud offset tak kena lah, tak ngam. Offset piston tak ngam. Bila letupan pop dia sengit. Tak cantik. Sebab tu offset ni kena pandai-pandai. Orang specialist dia tahu main offset ni. 58 tanpa alih tiang, alihkan sleeve ni ke bawah. Nampak ruang banyak di bawah ni. Ni atas dah penuh dah, maksimum dah. So bila nak besarkan ni, dia besarkan tapi dia alih ke bawah. Dia akan korek semua sekali ni, buat lubang baru untuk sleeve 58. Okey, ada setengah-setengah produk daripada Taicom tak boleh. 58 dia tak ada offset, memang kena alih tiang. Dia duduk sini juga, tiang kena alih. Dia tak nak kacau crankshaft. Yang tu lebih baik sebenarnya. Tapi kalau yang pandai pakai dah belajar offset, dia dah tahu dah banyak kali dia buat offset tak boleh banyak ni, lari ke mana berapa maksimum supaya piston tak gegar ataupun piston tak stres. Tahan lama dia. Bila piston sengit, offset dia tak kena. Sepatutnya kat power combustion stroke tu, dia perlu duduk tegak tau, dia punya tu. Perut tu kena tegak ke arah sini masuk power stroke. Okey, kalau dia sengit sikit memang stres pada piston ring. Dia akan makan sebelah. Cepat makan lah. Piston pakai ketuk-ketuk ni longgar. Piston dah longgar. Cepat longgar piston. Itu sahaja. Tapi boleh power keluar insyaAllah. Tapi kalau kamu sterik tu power lagi keluar. Ia lagi ringan. Okey, ingat offset tu penting. Offset ni habis kacau. Kalau offset ni lagi, balancing offset pada crankshaft pun lagi. Yang motor korang gegar, nak hilangkan gegar tu bukan senang. Bukan senang. Even Woosner, Fastech, semua tu pun gegar. Mesti ada halus-halus, manja-manja. Mesti ada punya. Kalau nak buat betul-betul, kau kena hantar kat specialist piston sekali. Complete piston dengan crankshaft. Dia akan buat balance untuk kau. Complete lah. Nanti aku tunjuk. Okay, so next apa lagi? Piston offset dah cover tadi. Piston offset. Mana piston? Contoh piston. Piston ni. Ni piston hard compression ni. Piston ni aku dah kira compression dia punya dome 1.98 cc dome dia ni. Macam mana aku kira? Macam aku tunjuk. Tenggelamkan di dalam silinder. Lepas tu kira kedalaman silinder tu dengan isi pada silinder tu pada kedalaman tersebut. And then isi air. Berapa air yang masuk dalam tu? Biasanya akan kurang daripada tu. Kalau dome ni besar, dia akan kurang. Kalau kawah ni lagi besar ni, maksudnya poket ni lagi dalam daripada dome ni, maksudnya akan balance lah. Tapi biasanya akan lebih lah, sebab ni secara mata kasar pun dome ni tinggi ni. Nampak lagi ni 2 cc bos. Kurang ni 2 cc. Nak dapat 2 cc ni bersamaan dengan 1 mm biasa. 1 mm deck clearance. Dalam ni. Okey, apa pun tak apa. Aku saja. Okey, jarak antara ni lain tau. Jarak antara pin ni keluar ni lain. Nanti aku tunjuk. Sekejap. Okey, ni piston Piston ESFA 56. Okey, kita kira dulu jarak antara sini ke sini. Okey tengok pin ni ke sini Kira aku lock untuk kau. Okey, so kejap, betul tak? Kosong. Check dulu. Kosong betul lah. Kan lari pula kan. Logik 33. So, okey, jarak ni 33.8. 33.5. 3 berapa ni? Bagi gerak, tak gerak sikit. Boleh lah 30. Yang penting ni. Tengok 33 depan. Okey. Okey, aku pusing piston ni. Tak boleh masuk ketat. Nampak? Okey, aku masukkan juga. Okey. 33.8 tadi 33 lah. Nampak? 34. 1 mm lagi. Nampak? Kedudukan ni, pin ni tak bukan tengah-tengah. Ini lagi 1 mm. Mana-mana tak, mesti orang tahu punya. Pemain mesti tahu pasal ni. Sebab tu dia kalau tak ada tanda exhaust ni, dia ukur gitu lah. Kalau belah sini gini, exhaust dia duduk macam ni, bawah. Dia besar kecil tu, tahu kan? Belah exhaust lagi jarak ruang dia 34. Kalau belah intake ni dia kecil 33. Nampak? 33 ni 34. 33. Yang mana 33 tu? 33 tu intake. 34 ya. 33 intake. Kalau 33 intake atas kan. Okey, bawah tu exhaust. Belah exhaust 34. Maksudnya dia akan pergi ke belah intake. Betul lah. Dia pergi ke belah intake. Pin dia pergi ke belah intake. Pin tu pergi belah atas gitu. Dia nak balance balik dengan offset. Maksudnya offset tadi tu dia duduk atas sini kan. Offset tu block. Okey, ni apa nama? Crankshaft belah sini. Dia piston turun bawah, slide pun turun bawah agak. Sleeve pun turun bawah juga. Nampak? Dia turun banyak. Ni 1 mm kat sini, sleeve mungkin 2 mm, 3 mm. Itu untuk cover balik lah. Ini naik balik ke atas gitu. Nampak? Dekat arah situ. Jadi turun. Sini akan turun. Piston ni turun 1 mm ke bawah. Dia turun ke arah exhaust. Bawah. Nampak offset dia? Mungkin sleeve dia lagi turun. Sebab tu dia banyak kalau high power. Sebab high power dia block dia lain sikit pendek. Dia makin pendek makin besar dia punya offset. Okay?
So next kita akan tengok crankshaft racing lah crankshaft Arata yang telah diubah suai ya. Okey, jap set up. Okey, ni crankshaft Arata. Arata J4 dia memang 58 mm dia punya stroke aku dah kira. Okey, ni telah diubah suai Arata yang harga 300 lebih tu tak balance yang ada pemberat kat sini aku bukan nak condemn apa semua, tapi memang dia tak balance mana-mana pun, bukan Arata saja. Walaupun dia mahal 300 lebih tak akan balance. Dia ada satu besi kat sini. Dia bukan timah pun, dia besi je. Jadi tak cukup. Bila korang buat macam ni, kalau crankshaft, mana-mana crankshaft, kalau kita buat macam ni kat balancer ni, sekejap buatlah satu alat balancer ni ataupun pegang bearing dia tu. Kalau buat macam ni, benda ni, pin ni tak duduk atas. Pin ni tak duduk atas, pin ni duduk bawah. Pin ni berat. Confirm tak balance. Aku cakap terang. Ya, crankshaft yang bagus, bila kita buat macam ni, letak kosong macam ni, tanpa ada piston, dia akan berat kat bawah. Okey? Lepas tu tengok offset dia macam mana. Macam aku ni, aku buat specialist tu dia buat degree pendek gila, sikit gila. Kan kalau original macam ni yang tadi kan. Macam ni lah. Dream kurang sikit macam tu. Dream ada yang kata dream macam kosong, tapi sebenarnya ada degree. So ikut dream sebab aku dream. Dan dia buat sangat CP macam tu. Kejap aku tunjuk berapa di degree. Aku bagi balance terus, nampak? Kejap aku lepas. Okey, sekejap. Okey, nampak? Dia agak lurus. Terbalik aku punya. Kejap, sorry, terbalik. Dia betul, dia beras sini. Senang nampak. Okey, gini. Sama macam aku set up high power tadi. Nampak dia sangat belah sini. Patut dia tengok belah sini sangat. Nampak dia sangat belah sini. Tapi sikit gila. Ada kata tak tu bang sebab longgar. Okey, aku letak pada sini mesti patah balik ke sana. Nampak? Dia akan ke sana. Ini berat sikit sebab crankshaft dia agak fit sikit. Dia akan pergi sini. Nampak? Dia akan lebih kepada sini. Kalau sini akan patah balik ke tengah. Memang berat ke sini. Tapi sikit dia ambil. Bagus. Yang ni untuk high RPM setup. Kalau yang standard punya gini. Yang berat dia kalau biar macam tu tanpa piston. Kalau yang racing punya kita set up macam ni. Okey, balance factor dia 70% Nanti aku tunjuk macam mana 70%. Macam mana dapat static balance. Static balance macam ni. Bila kita letak balancer, kita letak macam ni, yang static. Kita tarik macam ni, static. Kita biar macam ni, static. Kita letak mana-mana pun, kedudukan gini pun, static. Okey, dan static balance dia ada. Aku kira dah. Okey, kita kira satu-satu lah. Aku kira berat rod dulu. Sekejap Set up sekejap. Okey, nak kira berat rod adalah kita kira berat rod ni literally straight macam ni, lurus 180 degree mendatar ni Arata. Okey, kita letak macam ni. Letak and then bagi dia statik. Ambil kiraan pukal je yang depan je. Kejap aku statik ke 38 36 38. Okey, aku ambil tadi, aku dah ambil kiraan dia dalam 37 something macam aku ambil 37 kejap aku kira nanti. Okey, kau ingat 37 kejap. Oh, sorry. 37.5 aku ambil tadi. Okey, kita ambil 37.5 sebab 36, 38 dia gerak. Tangan aku memang tak gerak. Tapi memang kita anggai 36, 37, 38 Kita ambil 37.5. Okey, untuk berat piston pula. Okey, tu berat rod. Berat piston pula, berat piston siap dengan clip complete sekali. Clip dengan rim piston semua complete piston. 128. So 128 5 lebih macam aku dapat je 128.58 tadilah dapat sebab ni zero wing dia lagi sikit. Tak apa, aku ambil ukuran tadi sebab aku dah kira jadi untuk tunjuk fikiran. So 128.58 aku ambil kurang asal tadi sebab aku dah tulis siap-siap dah kira untuk korang. So kita buat static balance pula. Berat balancer yang menyebabkan crank tu static balance. Tunggu aku set up. Okey, aku dah dapat dah. Berat untuk static balance adalah berat ni. Aku dah timbang-timbang letak air dalam ni bagi dia betul-betul statik dengan crankshaft ni. Okey. So, aku dah dapat tapi aku tak timbang lagi. Aku nak tunjuk kat korang. Di balance macam mana yang dikatakan static balance. Sekejap, yang ni letak dulu sini. Okey, sekejap. Okey, ni tak balance lagi nampak? Bila aku letak, dia akan berat. Berat. Letak sini pun tak gerak. Mana gerak lagi? Lepas dia gerak lagi kan? Okey, aku letak benda ni kat dia. Ni aku dah timbang, titik air cukup-cukup sampai dia static balance, tak goyang. Okey. Okey. Ni tengok ni. Okey, aku alih ke pukul berapa? Pukul 2. Tak gerak Aku alih ke pukul 3. Tak gerak
Aku alih ke pukul 6. Tak gerak Aku alih ke dah pukul 7. Tak gerak Aku alih lagi pukul 9. Pin pukul 9. Aku alih pula pukul 12. Tak gerak lebih 12 lebih. Aku gerak sikit-sikit tak gerak. Tak gerak. Static balance. Ni static balance. Jangan buat piston static balance macam ni. Dia motor pergi tau. Motor pecut. Zoom. Pecut. Tapi ujung tak ada. Ni untuk drag memang ada orang buat macam ni. Dia untuk menang cepat 100 meter, 200 meter tu nak menang cepat. Yang ni. Ujung gegar. Ujung tak pergi. Dia macam vibrate, dia lain macam kat ujung. Tapi dia punya smooth. Daripada low RPM masa keluar untuk pecut tu cantik. Untuk full static balance. Okay, tapi orang tak ambil full static balance macam ni. Orang akan ambil 60-70%. Macam aku kira tadi. Nampak ni static balance aku pula je. Okay. Okay nampak. Static. Itu akan lekat. Okay dah. Akan tak lekat dah. Static balance full Berapakah berat ni? Ni yang berat yang kita kata balancer tu. Tapi balancer aku tak cantik pakai. Orang lain pakai. Tu tapi air lagi tepat bagi aku sebab nak senang nak titis sikit-sikit. So berat dia adalah 78.36 dan aku dapat tadi 78.6. Aku tulis tadi. Sebab ni dah sensitif. Okey. Aku ambil 78.6 tadi. Tapi yang penting 78 lah. Yang poin belakang tu kalau lagi-lagi sikit sebab ini sensitif. So 78.36. Aku ambil 78.6. So data keseluruhan adalah macam ni. Okey. Berat piston 128.58. Berat rod arata tadi 37.5. Dan berat balancer yang kita dapat tadi 78.6 yang aku dapat. So kiraan awal-awal tadi macam ni lah. Aku ambil kiraan awal tadi. So cara kira dia balancing factor berat rod. Mana berat rod? Berat rod ni 37.5 tambah dengan balancer yang menyebabkan balance full static balance 78.6. Lepas tu tambah bahagi berat rod sama juga berat rod tapi tambah dengan piston. Yang ni berat rod tambah dengan balancer bahagi dengan berat rod tambah dengan piston. Piston dia 128.58. So dapat 116.1 166.08 bahagi dapat 0.69. Jadikan dia persen 69%. So cantik tak? Cantik, terbaik bos. Tapi bila letak piston tu dia akan turun bawah. Piston tu bukan main-main letak gitu. Bila kita pasang piston ni dekat ni akan turun bawah lah. Dia takkan static balance lah. Kejap aku lock tak lagi. Okey. Bila kita pasang tak static balance lah sebab static balance kan dia 100% dia tak gerak. Tapi bila kita letak berat lah ke bawah je aku letak. Okey. Kita letak jap. Okey. Nampak bila dia dah letak berat lah. Tak naik tak boleh static lah. Tapi ni yang terbaik sekali. Ni bang, berapa bang balancing factor bang? 70%. Aku dapat 69% ni lah. Kira aku lah. Mungkin lagi sikit. Tapi 69, 70%. Orang kata terbaik 70 hingga 80. 70, 60, 70, 80. 60, 70 untuk daily use. Drag race, lock throttle jalan jauh semua sedap. Memang sedap lah daily use. 70 dan 80 tu untuk drag race ataupun tu. Tapi untuk novice, stop and go, slack off semua sedap. 60-70%. Ada orang kata 50%. Tak, korang kena try. Macam aku cakap, formula daripada buku memang 50%, 60% kan. Kita ambil 69 70%. Balancing factor. Nak dapat balancing factor, kena buat static balance dulu. Static balance yang aku cakap tadi. Berat ni. Yang menyebabkan dia static balance. So, berapakah kos nak buat ni? Hampir RM1,000. Betul aku cakap. Kos dia memang RM1,000. Nak 500 ke atas lah. Nak buat ni. Betul-betul kiraan betul. Tanah ni bukan main-main kan. Bukan straight. Dia sengit ke arah balancing offset tadi yang aku cakap offset. Okey, ni pakai timah welding dalam terus, matikan dalam. Dia ada cara dia, teknik-teknik dia. So teknik dia aku tak kasi cerita. Teknik dia ni arata ya ni. Ya, mana kotak dia? Ni. Untuk Shahrazad Road 94 blok jet road 48mm memang betul. 58 aku punya stroke. Aku dah kira 58mm stroke dia. Okey, 58mm. Tapi tak balance lah. Walaupun dia tambah berat, tak balance, kena buat balik. Keluar duit lah. Memang keluar duit banyak lah. Sebab aku nak pakai daily use ni. Daily use memang nak pakai benda ni. So itu saja untuk hari ni. Apa-apa soalan, InsyaAllah aku jawab balik. Okay, InsyaAllah. Okay, kos dia sangat tinggi lah untuk buat ni. So balancing factor aku dapat adalah 70%. Cantik lah. 70% bagus lah. Memang bagus lah. Orang specialist tu aku tak minta pun, tapi dia buat macam tu. Okay, dia target untuk 11,000 RPM, tapi bermain dalam bawah 10K aku main. So tak ada masalah untuk hilang vibration. So dia punya offset pun sikit je. Tak macam standard. Standard kan gitu kan tadi kan. Banyak kan.
Standard kilang punya tu untuk 8000 7000 RPM, offset macam tu, power keluar awal lah. Sedap memang untuk daily memang nak power awal kan. Tak ada nak jerit-jeritnya kan. Jadi ni power dia awal pun ada, ujung pun ada. Awal tu balance sebab dia static balance cantik. Hujung power sebab dia ada piston dia berat dalam 70 berapa tadi? 80% 70% static balance. Tinggi 70%. Maksud piston dia ringan lah. Maksudnya piston dia ringan. 70 80 dia makin tinggi, lupa aku nak cakap. Makin tinggi balancing factor makin ringan piston. Sorry. Okey, 50 tu berat, 50% berat sebab kenapa? Piston duduk bawah. Kalau piston ni lah bawah ni besar, makin kurang lah balancing factor. Makin berat piston makin kurang balancing factor. Ni piston kau ringan. Ringan daripada kilang. So keluar cepat, ujung ada top. Top ada, keluar cepat. Kalau kita buat 100%, piston sama berat dengan balancer 100% lah kan. Tak boleh, dia keluar sangat cepat, sangat ringan, vum 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 vum, tapi ujung lepas tu vibrate, ujung vibrate, tak boleh nak pergi. Dia kena berat sikit piston. Sebab apa? Sebab dua pergerakan yang berbeza, iaitu ni centrifuge, dia ni crankshaft bergerak secara bulatan. Force dia makin laju makin kuat. Macam kalau piston atas bawah ni ada limit dia, takkan kuat. Walaupun laju macam mana dia akan sampai limit dia, tak boleh nak hasilkan G-force dah. G-force dia dah macam dia counter sama diri dah sebab terlalu laju. Yang ni dia akan makin besar. So piston ni kena lagi berat daripada dia. Dia punya force tu. Jadi piston dia tak boleh terlalu ringan, tidak boleh terlalu berat. Tak boleh 100% ringan sangat tu. 100% static balance sangat ringan, tapi cepat keluar lah. Cepat keluar tapi dia ujung tak ada. Kalau tinggi sangat, berat sangat piston, dapat 20% je bang static balance. Static balance. Balancing factor 20% je. Jadi ujung nak dapat tu payah. Dia gegar dulu awal-awal, lepas tu baru ringan, baru tak gegar. Lambat lah api yang tinggi baru tak gegar. Kebanyakan semua dapat macam tu. Api yang tinggi baru tak gegar. 13,000 baru kurang gegar sikit. Tapi on the way tu memang semut-semut lah kaki. On the way tu. Jadi kita tak nak. On the way kita nak smooth. Atas gegar sikit tak apa. Gegar sikit je. Ni yang sangat gegar. Tapi nak smooth. On the way tu smooth. Sama macam 100% balancing factor. Semua baru gegar. Lembut baru gegar ujung. Tapi dia terlalu cepat, tapi dia tak sampai limit RPM sangat. Dalam bawah 10,000 9,000 dah gegar. Jadi dalam awal sangat dia gegar. So kita nak lambat sikit gegar dia, tambah sikit berat. Tapi tak nak berat sangat, macam bawah 50%. So kita kena setting betul-betul. So setting terbaik adalah 60 70 80. 60 hingga 80. So aku dapat 70 terbaik. 70 ni bagi aku terbaik. Dia lembut bawah, gegar dia lambat. Gegar dia kat 10,000 11,000 baru gegar. Kalau yang lain gegar dah awal lah. Lepas tu makin kurang gegar. Itu terlebih berat. Kalau jadi berat, dia punya karakteristik. Kalau piston terlalu berat, dia gegar awal-awal. Gegar tak gegar. Lepas tu tak gegar. Dia macam makin tak gegar. Tapi susah lah. Gegar awal tu kita tak nak sebab kita banyak pakai kat 8,000 7,000 situ dah start gegar dah. 7,000 dah start gegar berat. Kita tak nak. Kita nak smooth. Okay. 70% balancing factor untuk racing punya setup. 50% standard kilang. 50% standard kilang. Dan ke bawah standard kilang 50 60 55. Kalau racing punya masuk je racing 60 ke atas. Bawah 80. Tak ada orang buat 100. Ada 100% tu untuk drag. Okey, 80 ingat 60 hingga 80 ni untuk aku punya formula tau. Untuk geng-geng budak-budak yang dah biasa buat formula yang tu. Okey, kalau yang orang lain daripada buku teks ke, balancing factor dia akan ambil kurang 50 60 je. Aku ambil 69 sampai 70. Okey, boleh? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.